Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan inayah daripada Allah Taala kumpulkan kita pada malam ini kuliah bulanan. Alhamdulillah, kita sama-sama sembahyang berjemaah dan kita dapat hadir lagi, beri kesempatan untuk duduk dalam satu majlis ilmu, merupakan satu kebun daripada kebun syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah. Kalau tak silap muka surat 3 Bismillahirrahmanirrahim, kan? Itu. Telah berkata yang ampunya karangan, yang ampunya karangan tu iaitulah Imam Sanusi. Kita mengaji kitab ni merupakan syarahan dan juga terjemahan bagi matan Ummul Barahin. Berkata ampunya karangan, dipanggil dalam Arab dia panggil musannif ataupun muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillahirrahmanirrahim, memulai kitab ini dengan bismillah. Dia kitab ni dia cakap mudah-mudah. Patut dia kata artinya tu yakni dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, tapi dia buat artinya tu memulai kitab ini dengan bismillah. Jadi nak beritahu kata Tok Syekh mula kitab dengan bismillah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia mula kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim? Kerana mengikut ia Syekh ataupun ampunya karangan bagi Quran. Kerana dia ikut Quran. Ikut jejak Quran. Mengikut ia bagi Quran. Arab panggil iktidaan bil kitab. Jadi iktidaan bi uslubil kitab. Sebab Quran dimula dengan bismillah. Apa pun dimula dengan bismillah. Tu. Kerana apa tu? Kerana mengikut bagi Quran, sebab Quran mula dengan bismillah. Tu ikut. Tiru Quran. Semua surah mula dengan bismillah. Quran yang mulia dan mengerja ni beramal, amalan wamtisalan Arab panggil. Dan kerana nak beramal bagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tu? Sabda Nabi tu, kullu amrin zibalin
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta. Artinya, tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita, jadi cita-cita pada syarak, tiada dimulai di dalamnya, di dalam tiap-tiap pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka iaitu tiap-tiap pekerjaan tu yang tak dimula dengan bismillah, kurang barakahnya, tak ada berkat. Kurang berkat. Ni huraian dia panjang ni, kita baca dulu. Pertama Tok Syekh sebut, dia mulakan kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dan kita pun disuruh mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma disebut tu, kalau dekat hadis dia kata ikut, mengikut. Kalau Quran dia kata mengikut Quran. Kalau hadis dia kata mengerja ataupun beramal. Dia mengaji kitab lama ni, dia kena mengaji macam tu. Kita mengaji setiap pondok. Setiap pondok ni 3-4 baris cukup dah satu malam. Lah ni dia kena mengaji sungguh-sungguh. Lah ni banyak sangat orang duk mengaji ringan-ringan, lepas tu dia nak hukum ulama, nak menyalah ulama. Baca kitab, dia kata kitab tu salah. Tu. Sebab apa? Dia mengaji ringan-ringan. Jadi kita mengaji bagi berat-berat. Orang dulu mengaji berat-berat. Tu. Apa berat? Guna habis bermacam-macam ilmu. Nak dapat, nak perah dapat satu ilmu tu, perah tu dengan bermacam-macam. Macam-macam perkakas diguna, bayan, badek, ma'ani, apa sebagai ilmu. Kita ni pakai zohir macam tu je lah. Baik, kenapa dia kata bila sebut Quran, dia kata mengikut bagi Quran. Bila hadis dia kata kerana beramal. Awak tak kata beramal dengan Quran ataupun mengikut hadis juga. Tapi bila Quran dia kata iktidaan, kerana ikut. Dan kalau hadis dia kata amalan wamtisalan. Ni kalau mengaji cua pondok, dia tanya benda tu. Dia tanya. Kenapa dia tanya? Ulama dulu pun dia mengarang kitab, dia bukan mengarang saya saja. Orang dulu dia mengarang kitab, dia bukan mengarang pakai tiru orang tak. Dia pakai ilmu dia. Dia pakai hak dia mengaji. Kalau kita tanya, dia boleh jawab. Kita lah ni mengarang kebanyakan tiru orang. Nak mengarang tu dalam depan komputer penuh buku-buku. Dalam komputer lagi, di atas meja tu penuh lagi dengan ayat kopi. Kalau hisap rokok, ada rokok pula sebelah tu. Orang dulu mengarang tengah malam. Lampu tak ada. Orang dulu nak mengarang semayang dulu. Tu kitab lepas berkat. Kitab kita ni kurang berkat tu, nanti nak cerita bab barakat pula. Dia kenapa bila sebut Quran ni dia kata ikut. Sebab Quran tak ada, dalam Quran suruh. Dalam Quran mana ada suruh mula dengan bismillah? Tak ada. Sebab tu dia kata kerana ikut dan tiru Quran. Kalau beramal kerana menjunjung perintah hadis. Hak ni tak ada junjung apa, sebab dalam Quran tak ada sebut kata suruh mula dengan bismillah. Dan kemudian pula Quran ini merupakan imam. Bila kata dia merupakan ikutan, maka cantik kita sebut dengan mengikut. Ini iktidaan, mengikut jejak Quran, kerana Quran tu merupakan imam. Tu merupakan ikutan kita sebagai imam yang memimpin kita. Tu rahsia ulama sebut dengan
iktiraan bil kitab. Dan memang kalau kita tengok dalam Quran pun semua mula dengan bismillah. Cuma khilaf ulama' je. Di setiap bismillah tu, adakah bismillah tu sebahagian daripada surah-surah ataupun dia tu hanya sebagai permulaan bagi surah. Situ kita tak sebutlah. Kalau sebut tu jadi panjang. Tapi secara zahir kita tengok semua dalam Quran mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa pun bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam Quran tak suruh mula dengan bismillah. Jadi kita pun ikut jejak Quran sebab Quran buat macam tu. Tapi hadis dia suruh, tapi suruh pun bukan secara soreh, secara jelas. Hadis pun tak suruh juga sebenarnya. Tapi kita faham suruh tu di sebalik lapas itu. Tapi dalam Quran tak ada, sebalik tak ada, mafhum tak ada, tak ada mafhum mukhalafah, tak ada mafhum muwafaqah. Tengok dalam Quran, Quran kata apa? Kullu amrin, kita baca tadi, tengok lahat tadi. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah, bahawa setiap perkara yang tak mula dengan bismillah maka tidak berkat. Dalam hadis pun tak suruh. Tapi mafhum dia. Apa mafhum? Dia punya mafhum mukhalafah. Di sebalik ucapan hadis tu dia menyuruh. Jadi setiap perkara yang tak mula dengan bismillah maka tak berkat. Maksudnya apa? Mulalah dengan bismillah. Mulalah dengan bismillah tu faham saja. Tapi apapun dia ada juga bentuk perintah, tapi perintah secara faham. Tapi dalam Quran tak ada bentuk perintah, tak ada pun. Perintah tak ada dan faham pun tak ada. Lepas tu Quran dia kata iktirak dan kalau hadis dia kata amalan. Sebab tu dia kata amalan. Di hadis amalan li muqtada, bagi kehendak hadis, tuntutan hadis. Itu banyak dalam Quran dan hadis. Kadang-kadang secara soreh lapas tu tak suruh, tapi di sebaliknya suruh. Tu dia kena kerti usul fiqh. Dia kena kerti usul fiqh, alat-alat hak ni yang orang tak pernah ada lah ni. Kita tak mengaji dah tu. Kalau orang kata, dalam hadis mana hadis suruh? Tak ada dalam hadis suruh mula dengan bismillah. Tapi Nabi ni dia orang cerdik. Kan? Hadis ni jawami'ul kalim. Perkataan dia tu merangkumi. Perkataan dia lapas sikit tapi maknanya luas. Dalam hadis memanglah tak suruh, tapi bila dia kata setiap perkara yang tak mula dengan bismillah tak ada berkat. Maknanya apa? Mulalah dengan bismillah. Itu. Tu yang dia kata kerana mengerjakan, yakni beramal. Kalau Quran dia kata iktidaan dan ta'assian. Ta'assi ni ikut jejak Quran. Jadi riwayat hadis ada bahawa aqta', ada bahawa abtar. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah bahawa abtar. Wa fi riwayatin bahawa aqta', wa fi riwayatin bahawa ajzam. Apa maksud? Dia dah terjemah dah tu. Kalau ikutnya pada bahawa aqta', maka terputus ekor. Itu asal dia. Tapi dia tafsir siap. Dia kata apa? Maka iaitu kurang berkat. Dia dah tafsir dah. Kalau ikut aqta' ni putus ekor. Putus ekor ni apa maksud? Tak sempurna. Binatang tak ada ekor, hak jenis ada ekor. Bila tak ada ekor tak sempurna. Kontot. Tu. Jadi begitu jugalah kalau amalan kita, kalau kita buat tak mula dengan bismillah, kontot. Apa kontot? Tak molek. Banyak benda nak cerita dekat sini. Cuma kita nak terjemah perkara yang mempunyai cita-cita ni, apa dia? Perkara yang mempunyai cita-cita. Saya pun nak terjemah tak erti. Tapi bila tengok Baqarah ni hebat. Tuan kitab pada ni cukup hebat dia.
pada ni, pada Mekah tuan orang kitab Baqarah Tok U bagi Tok Salesik tu. Tok Salesik tu mengaji kat dia lah. Dia mulut tak lepas pada tu pada bukan pada kita tak. Abang bagi Tok U Pacu Him Pondok Gajah Mati. Orang Kelang Lama ni banyak mengaji Gajah Mati. Kelang Lama ni banyak mengaji Gajah Mati. Habis tak ada lah mengaji Gajah Mati tu. Kelang Lama kami mengaji pondok hantar Gajah Mati. Sekali dengan ayah saya, Arwah Pak Lang Husin, Pak Dae, Pak Janleh, tu semua mengaji Gajah Mati kebanyakan. Gajah Mati ni Pak Cuhim adik Pak Dae. Pak Dae ni dia terjemah setiap perkara yang baik. Oh, senang gitu. Perkara yang ada cita-cita ni benar apa? Pada ni sebab dia mengaji, dia kata bila kita mengaji Arab nak bagi reti Melayu cakap apa? Dia pakar menterjemah. Tak tu dalam Baqarah kalau sifat makna dia pendengar, pelihat, perkata, senang. Bila dia terjemah tu senang kita faham. Perkata sentiasa. Ni tak berkata sentiasa, tak berhenti. Pening kita, Tuhan duk berkata tak berhenti. Perkata memang sentiasa duk ada kat Tuhan. Itu cara pandai. Bila saya tengok, saya pun baru dapat. Baru perasan. Baqarah dia pelik. Dia baca Masjid Padang Serai. Baqarah. Baru perasan, oh dia terjemah perkara yang baik. Bila terjemah perkara yang baik, dia main ilham, dia main hak tu urut syarah. Perkara yang baik. Yang ini setiap perkara yang baik. Baik ni lawan bagi jelek. Bukan baik lawan bagi jahat. Setiap perkara yang dianggap baik. Apa baik? Dia bukan perkara yang haram, makruh dan jelek. Itu baik. Jadi setiap yang haram dan makruh jelek. Setiap jelek tak semestinya haram dan makruh. Bahasa Indon jelek kan? Kita faham kot no? Jelek. Bahasa Indon dia sedap sikit tu. Jadi asalkan benda tu benda baik. Baik tu bukan lawan jahat. Asalkan benda tu benda baik. Macam makan, minum. Makan minum dia bukan baik lawan jahat. Tak. Makan tak apa. Kalau tak makan banyak lagi bagus. Tapi makan tu dia bukan benda yang haram, bukan makruh, bukan jelek. Dan ada yang benda tu jelek tapi tak haram dan tak makruh. Kalau dia bukan dia tu jelek, maka dia bukan perkara yang baik. Contoh mana? Nak buang hingi. Nak buang hingi bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Sebab buang hingi tu jelek. Bukan jahat. Tak haram, tak berdosa. Takkan pula buang hingi berdosa. Tapi jelek. Bila kita nak buang, kita tengok orang. Bila begitu, kita tu jelek. Geli. Jadi tak disuruh kita baca bismillah. Sebab apa? Jelek. Tu. Pada yang diterima perkara yang baik. Macam nak ludah. Nak ludah jangan duduk bismillah. Kadang-kadang ada lebay, dia mengaji nak beramai semua. Semua dia. Nak ludah bismillahirrahmanirrahim. Pui. Tak pui pun bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh, jangan. Jelek. Dia benda yang kita anggap benda tu tak disunat. Tak disunat kita bismillah. Nak korek tek mata bismillah, jangan. Nak korek telinga bismillah, itu semua benda jelek orang. Benda bukan haram, bukan makruh, tapi jelek. Jadi pada etimah setiap perkara yang baik. Baik ni makna apa? Benda tu tak haram, tak makruh dan dia bukan jelek. Jadi bismillah kita nak makan. Makan wajib pun tak. Sunat pun tak. Makruh pun tak. Tapi dia perkara bukan jelek, maka sunat kita baca bismillah. Tu pada dia hebat. Saya baru dapat dia terima senang. Dulu saya nak terima tak reti. Perkara yang dikata apa? Mempunyai cita-cita. Cita-cita apa? Tak. Perkara yang baik. Senang dia terima, senang. Kalau mengaji kat anak pada ni, faham je lah. Kitab apa pun, pekah, mantik ni lah. Pada ni dia terjemah senang faham. Sebab apa dia kata? Kita mengaji Arab, nak bagi reti Melayu cakap apa? Banyakkan kita mengaji Arab, reti Arab tu lah. Balik bila mengajak di masjid, dia tak berani. Kalau dia berani pun dia tak mau baca kitab tu.
Dia tak mau baca, dia akan kata kitab tu tak elok mengaji lah. Apa bid'ah zaman lah orang tak mengaji. Dia pandai, dia pusing. Kitab pun dia kata bid'ah. Kitab pun dia tak mau mengajak. Dia tak berani. Dia berani bang. Dia berani duk syarah, duk baca Quran, tafsir, hadis tu ya. Bagi matla'in terketak. Bagi faridah, tak berani. Sebab apa? Dia tak mengaji cara tu. Dia kena mengaji. Dia sebab apa? Bila duduk di luar ni, dia belakang. Saya tahu saya pernah duduk di luar. Belakang. Buh seluar, buh jaket, buh cermin mata, buh duduk main salji saya. Dulu kalau tengok tak kenal. Duduk Syria pula. Syria kan musim sejuk. Mana boleh pakai kain? Pakai kain beku habis. Dalam-dalam tu habis beku. Dia kena pakai seluar jin, seluar fit, seluar jin, pakai jaket. Lepas tu kena pakai snorket tutup hidung ni, tutup telinga. Kalau musim panas kena pakai cermin mata hitam. Tak pakai cermin mata hitam, keluar pukul 12 tu mata kelabu, rosak tu. Kena pakai cermin mata hitam. Sebab tu orang putih duk pakai cermin mata hitam. Kita orang kita pula tiru orang putih. Hujan-hujan pakai cermin mata hitam. Melayu kita ni. Hujan-hujan pakai cermin mata hitam. Musim panas pakai seluar jin. Musim panas pakai seluar jin. Bergaya apa fashion tak tahu orang kita ni. Bulan panas pakai seluar jin, pakai jaket. Pakai jaket basah dia hero. Rambut ni. Panas musim panas, orang putih mai di Malaysia dia pakai apa? Seluar aloha. Faham seluar aloha? Hak kembang bunga-bunga. Kau boleh nak pakai spender kau boleh. Kita pakai seluar jin, tiru barat. Tengoklah cuaca kita tu. Cuaca kita tu macam mana? Orang putih pakai cermin mata. Sebab apa? Di sana mereka ada musim panas dan sejuk. Bila musim panas, mereka pakai cermin mata. Dan mereka pakai baju-baju jarang-jarang. Bila musim sejuk, mereka pakai jean, pakai jaket, snorket tutup. Ni dak kita budak muda kita. Pi mana pakai snorket? Oh, rock konon, snorket. Hey, hang pakai ni buat apa? Tutup telinga. Bukan sejuk. Pelik kita ni. Bila kita pergi duduk kolak baru tahu. Oh rupanya hak pakai macam ni berjenis tu. Saya pun pergi Syirah. Nak buat cara lebih agak pakai kain. Mana boleh pakai kain. Bertujuk gitu. Kena bagi seluar fit. Tu hak fit. Hak yang hak dia pakai selaman. Berok satu. Lepas tu kena beli seluar tebal. Seluar jeans, seluar apa. Berok saruk. Musim sejuk. Lepas tu jaket hak tebal. Berok. Lepas tu pakai snorket. Pakai baju ni fit ni. Lepas tu buh baju tebal. Buh tu pula macam-macam tutup habis. Baru boleh jalan. Kasut pun kasut yang tinggi, hak tebal. Kalau tidak dia masuk angin sikit je bergeletak, sejuk. Rupanya baru tahu pakai anak tu. Jadi kita pun kena pakai. Tapi bila main musim panas, meluat tengok benda-benda tu. Masa tu pakailah baju-baju hak jarang-jarang sikit apa. Masa tu pakai kain. Duduk di rumah pakai kain. Kalau musim sejuk jangan pakai kain, beku habis. Pakai kain. Tok Arab pun dia pun pakai baju bah. Kalau Syirah, kalau musim sejuk semua rok. Tok Arab pakai jaket semua seluar jin. Kata tu dia aku main nak mengaji ni. Tak puas hati tengok dia pun pakai. Rupanya dah macam mana musim sejuk. Semua pakai tutup Arab. Tapi bila main musim panas buang habis pakai baju bah jarang. Dia pakai. Bila keluar pakai terpaksa kena pakai cermin mata hitam. Kalau tidak kita duk keluar mau cukup seminggu mata tak nampak apa. Bahaya. Kena beli cermin mata hitam. Oh masa tu smart lah kita. Pakai cermin mata hitam. Masa tu orang tak kenal lagi. Ya. Main kita Melayu tiru habis. Yang mata biru dia nak pakai mata biru. Biar orang putih kalau mata biru tu bukan orang panggil bangsa yang baik. Mata biru ni dia bukan elok. Orang putih kalau mata hitam, tu memang cukup hebat. Arab macam tu juga. Arab dia mata biru tapi kalau mata hitam tu mahal. Dia panggil uyunus sud. Uyunus sud ni mata hitam. Mata hitam dia berkelip-kelip. Tu kalau Arab kalau nak darah tak ada 1,000 jangan tanya. Tak ada banglo, tak ada 1,000, tak ada kereta apa semua. Kereta jenis 100,000 jangan pergi tanya anak darah hak jenis mata hitam. Hak mata biru boleh dapat murah. Orang putih pun hak mata biru boleh dapat murah. Tapi hak mata hitam, kita Melayu, hak mata hitam tukang biru. Orang putih, mata biru tak apa, hidung mancung.
Kita mata biru, hidung kepek. Nak marah ni. Tak sedap. Syukurlah Tuhan bagi tu, elok dah. Melayu elok dah Tuhan bagi. Elok dah. Hidung kita macam tu, comel dah dengan kulit kita. Elok dah. Bukan siduk hina Melayu dah. Elok dah. Orang putih sesuai dengan mata dia. Hidung mancung, dia dah lah. Kita sesuai dengan kita, kulit kita. Tiba-tiba mata biru, hidung kepek. Ni saya marah ke apa? Hidung bulat, mata biru. Kadang-kadang rambut oreng. Macam-macam main turun main planet Pluto mana kita tak tahu. Mustari ke Zuhal kita tak tahu. Ni lah. Kulit hitam, rambut merah, rambut kuning. Pernah tengok tak? Berlambak. Rambut oreng-oreng, rambut mata biru. Ni kalau yang hadut planet Mustari beritahu siapa ni? Depa pun heran, depa pun tak mengaku. Ni cerita tu. Cuk mana dia main cerita tu? Saya pun tak tahu. Dia cerita mengaji ni. Pada kita mengaji Arab, bagi reti Arab. Dia memang tu saya cukup pesan. Tok Jimang Gok Payang, dia tahu pada cukup pesan. Mengaji, kita mengaji Arab supaya reti Melayu cakap apa. Jangan duk pi belagak-belagak sana. Pi mengaji supaya reti. Dia banyak benda yang kita terjemah tak tepat dengan Melayu kita dengan Arab. Kita bila mengaji Arab, reti Arabnya. Bila balik dia nak baca kitab Jawi tak boleh. Sebab apa? Dia tak tahu Melayu cakap apa. Tapi pada ni, bila setiap perkara yang penting, kul amrin zibalin, dia terima senang. Setiap perkara yang baik. Selesai. Setiap perkara yang baik. Lepas tu bila sifat ma'ani, perlihat, perdengar, perkata, perkehendak, perkuasa. Senang dia terima tu. Barulah setiap sifat tu satu. Perkuasa satu. Perlihat satu. Melihat banyak. Tuhan sentiasa ada perlihat. Itu cara Pak Dae terjemah Tuan Kitab Baqaratul Al-Amani. Jadi bila kata setiap perkara yang baik, maka keluarlah perkara yang haram. Benda yang haram jangan duk bismillah. Haram, benda haram jangan duk bismillah. Dia bismillah ni diturut benda kita buat. Kalau benda tu haram, bismillah haram. Nak zina, bismillah dulu. Tu. Nak minum arak, bismillah. Itu orang jahat baik orang baik. Kalau benda tu benda makruh, bismillah dia makruh. Kalau wajib, bismillah wajib. Macam kita baca Fatihah tadi. Tak baca bismillah tak boleh. Tak sah sembahyang. Wajib. Sebab apa? Bismillah dalam sembahyang tu wajib. Maka wajib kita baca bismillah. Dia turut benda. Jadi mula dengan bismillah. Kemudian berkat. Dia kata apa? Ketiadaan berkat. Dia berkat ni, dia ikut. Pertama kita kena tahu dulu apa itu berkat. Berkat tu apa dah? Berkat ini subutul khair al-ilahi bisyai. Sabit sesuatu kebaikan ilahi pada suatu. Kalau tu Salih dia kata apa? Al khairun ilahi. Satu kebaikan yang dinisbah kepada Tuhan. Kebajikan daripada Tuhan. Kebajikan daripada Tuhan. Itu berkat. Ataupun subutul khair al-ilahi bisyai. Sabit kebajikan Tuhan pada sesuatu. Bila Tuhan bagi kebajikan pada sesuatu, maka sesuatu itu akan memberi manfaat. Itulah barakat. Bila sabit kebajikan Tuhan dalam keluarga kita, maka keluarga kita jadi berkat. Bila sabit kebajikan daripada Tuhan kepada kita, maka ilmu kita jadi berkat. Masjid kita jadi berkat. Itu berkat orang nak panggil. Ambil berkat. Tapi kita duk cakap ambil berkat macam itulah. Berkat ni kebajikan hak daripada Tuhan. Hak Tuhan bagi. Bila nak ambil berkat, siapa nak bagi? Lepas tu pada orang ziarah dia, mari nak ambil berkat Tok Guru. Dia kata, aku tak bagi. aku tak bagi. Aku tak nak ambil berkat, aku tak bagi. Berkat pun Tuhan bagi. Al-khair al-ilahi, kebajikan yang dibangsa kepada Tuhan. Kebajikan daripada Tuhan yang Tuhan bagi. Itu bila nak ambil berkat, tak ada lah berkat kat kita. Dia cakap apa? Ya, aku tak bagi. pada dia nak marah. Dia nak cekah ikut dia. Dia kata ikut dia.
Aku tak bagi, tak bagi. Orang hebat dia. Tinggal Syekh Yasin Padang. Syekh Yasin Padang bawa anak. Syekh Yasin Padang ni orang hebat. Siapa mengaji tahu Syekh Yasin Padang ni orang alim besar lah. Orang Padang, mengajak Mekah, muslim dunia. Syekh Yasin Padang pun pergi ziarah dia, bawa anak, suruh belah mulut bagi alim besar. Dia kata, Pak dah tolong doa kat anak ni bagi alim besar. Dia kata alim besar apa alim kecil? Syekh Yasin tu punya alim tu. Dia kata alim besar apa alim kecil? Kenapa Pak dah kata begitu? Alim kecil-kecil lagi, bukan tua-tua baru alim. Alim kecil-kecil ni bagi alim besar. Dah alim kecil. Alim besar nanti besar baru nak alim. Dah alim kecil-kecil dah. Kita ni kan begitu. Minta alim besar tak? Alim kecil-kecil. Alim kecil, bukan alim besar. Dia minta alim besar tu bila tua baru nak alim. Masa duduk mengaji tak alim. Apa? Minta alim besar. Dah alim kecil-kecil dia. Kecil-kecil alim dah. Lepas tu pada ni dia alim kecil-kecil. Kata orang Pak Dah. Pak Dah ni Singapura orang panggil. Kata Singapura Pak Dah tu pangkat lah. Kita pangkat Pak Dah. Kata Singapura Pak Muda. Sebab apa? Dia ni alim muda. Dia muda-muda dia alim dah. Pak Muda Ismail. Orang panggil Pak Dah. Sebab dia muda-muda dia alim dah. Dia kata buat apa minta alim besar? Minta alim kecil. Kecil-kecil tu alim dah. Bila besar lagi alim. Itu cara orang dulu cakap. Dia orang dulu dia tinggi, ilmu depa besar. Ilmu depa ni tak Tuhan bagi. Ha tu. Macam Tok Uju Mak Lanai, Tok Uju Mak Lanai dia aksiden. Orang pergi ziarah Tok Uju Mak Lanai. Macam mana boleh aksiden ni Tok U? Dia kata sebab dia dua. Sebab dia dua. Dia pun duk tunggu apa dia? Satu dua tu. Sebab dia dua. Kalau satu mana nak aksiden? Sebab dia dua lah. Kereta motor berdebar, langgar tiang yang motor. Mana ada aksiden dengan gugung gitu? Dah. Kalau gugung tu langgar jin. Dia mesti dua. Satu tak boleh. Depa duk tunggu. Benapa tu? Tak, sebab dia dua. Sebab dia dua. Kalau satu tak aksiden. Orang dulu cakap tu pasal hebat Tuhan bagi kat depa. Layak buruk tapi layak buruk betul. Kalau kita layak buruk tu. Tapi layak buruk betul. Betul sebab dua. Satu nak aksiden orang. Kalau jatuh longkang, hang dengan longkang. Tak sebab pasal tak ada longkang jatuh tak bagi jatuh. Jadi berkat tu al-khair al-ilahi. Kebajikan yang datang pada Tuhan, hak Tuhan bagi. Sebab tu yang pada kata, aku tak bagi, nak ambil berkat. Nak ambil berkat tu, aku tak bagi. Dia melawak aja. Tapi melawak betul. Aku tak bagi apa-apa. Berkat tu hak Tuhan. Bila Tuhan bagi berkat dekat kita, dekat keluarga kita ni hidup aman. Anak-anak ikut mau semayang. Anak-anak tak sisah kita. Bila Tuhan bagi berkat dekat kita mengaji, kita mudah dapat dan mudah beramai. Dia jadi sentuhan pada kita. Dia bukan nanti alim, tak semesti alim. Ilmu tu dapat mengubah dia menjadi kebaikan untuk dia. Itu orang panggil berkat. Jadi orang panggil naqsul barakah wa qillatuha, sedikit berkat, kurang berkat dan sedikit berkat, fi kulli syai'in bihasabi. Jadi berkat sesuatu itu berdasarkan benda tu. Dia berkat ni dia bukan benda hak itulah dah. Qillatu al barakah fi kulli syai'in bihasabi. Itu kaedah dia. Bila kita makan tak berkat. Makan tak berkat tu apa maksud? Badan kita tak boleh ambil manfaat dengan makanan tadi. Badan kita tak boleh ambil manfaat dengan apa yang kita makan. Jisim kita, qillatu intifa'il jisim. Badan kita tak sempat. Badan kita jadi lemah nak buat ibadat. Jadi tak larat nak buat ibadat. Jadi macam-macam. Orang dulu sebab apa berkat? Orang dulu tua-tua lagi semangat nak ramai. Dan walaupun mungkin dia ada penyakit, tapi dia bangun malam dia boleh bangkit. Kita alasan sebab kecil manis, darah tinggi tak larat. Tapi orang dulu mereka pun ada juga kecil manis darah tinggi. Tapi
Depa makan ni berkat. Makan itu menyebabkan depa bersemangat nak bangkit malam, nak beramai. Walaupun ada kecil manis darah tinggi, kalau ada. Kalau tak ada, tak ada. Sebab apa? Makan depa berkat. Begitu kat karangan, kita mengarang berkat secara karangan, tak berkat dan berkat karangan itu berdasarkan karangan itu. Kalau karangan itu tak berkat, kurang orang ambil manfaat dengan karangan itu. Orang tak apa nak baca. Tapi kalau karangan itu berkat, maka ramai orang ambil manfaat. Lepas tu saya sebut tadi. Kan? Tadi. Orang dulu kitab ni, hak kita baca ni 100 tahun, 200 tahun dah ni. Tapi orang duk baca juga walaupun dia payah. Cuba tengok kitab orang karang dah ni. Punya elok, punya cantik, tapi sekadar 5-6 tahun saja, lepas tu tak cetak dah. Kalau cetak pun orang tak beli. Pasal tuan-tuan? Kita mengaji kitab Faridah. Faridah tu 100 tahun dah. Dan kitab tu punyalah payah. Nak faham payah. Tapi orang duk mengaji itulah kitab tu. Orang duk mengaji itulah Faridah tu. Dan orang terjemah kepada bahasa moden. Tapi nak lawan dengan hak terjemah bahasa moden. Gambar bunga lah apa macam-macam, kitab tu warna-warni macam-macam. Tapi nak lawan Faridah, tak ada lawan juga hak asal. Padahal Faridah tu kita Jawi pun tak boleh nak baca. Tapi orang nak baca juga Faridah. Sebab apa? Berkat. Berkat. Tu tak kira lagi tu. Kitab Tok Syedok lagi lama Tok Syedok tu. Tok Syedok tu 200 tahun, 300 tahun. Syawan Ahmad 150 tahun gitu ya. Mana kitab Tok Syedok? Durus Samin. Berkat kita tak lupa. Kitab Penawar Bagi Hati. Orang duk mengajar. Sampai orang terjemah Penawar Bagi Hati buat bahasa Rumi. Kan? Orang Melayu. Tapi Penawar Bagi Hati tu nak lawan Penawar Hati yang kita buat bagi elok tu, nak lawan Penawar Hati asal tak boleh. Walaupun dia Jawi dan payah nak faham sikit. Sebab dia Jawi. Tapi duk berkat tu lah Syekh Kadir Mandili. Tok U bagi Tok U Pak Cuhim Gajah Mati. Sebab tu karangan ulama dulu hebat. Berkat. Yang yuntafa'u bih. Orang ambil manfaat ni ada. Keluarga macam tu. Keluarga berkat apa mana? Keluarga yang mana apa? Keluarga yang sejahtera, yang ikut cakap ibu bapa, keluarga yang hidup amalan. Itu keluarga yang berkat. Jadi berkat ni dia bukan satu benda. Dia berkat tu ala hasabih, berdasarkan benda tu. Kalau kita makan, berkat makan cara makan, berkat minum cara minum, berkat keluarga cara keluarga, berkat mengarang cara mengarang, berkat mengaji cara mengaji. Berkat mengaji ni dia tak semestinya dia tu alim. Alim tu cerita lain. Dan ilmu tu dapat manfaat dekat dia. Ilmu tu manfaat. Dia beramai, dia bahasa sonok nak amai, dan ilmu tu sentiasa mengingatkan dia bila dia nak buat benda yang haram, nak buat benda itu. Itu. Ada orang alim yang buat haram. Makna apa? Dia tu alim tapi tak berkat. Jadi alim ni suku, berkat ni asing. Kalau bila berkat tu alim, kalau itu hak mengaji semua tak berkat, hak alim saja berkat. Tak. Berkat ni orang awam biasa pun berkat. Berkat ni apa dah? Bila ilmu tu mengingatkan dia. Tu. Dia nak buat apa-apa benda dia teringat. Teringat ustaz cakap, ingat ilmu tu, ingat kitab ni, dan memberi semangat dia buat amal. Itu berkat cara mengaji, cara ilmu. Baik. Jadi kita terjemah pekerjaan yang mempunyai cita-cita ni perkara yang baik, yang bukan jelek. Jadi kalau perkara yang haram dan makruh confirm tak boleh kita mula dengan bismillah. Dan perkara yang jelek pun tak disuruh. Mana? Buang hingwi, nak ludah, korek telinga, apa lagi, nak kencing, nak berak dan sebagainya. Tak disuruh baca bismillah. Sebab apa? Benda tu tak baik. Bukan tak baik, haram, jelek. Tu pada terjemah perkara yang baik. Kita faham. Tapi baik tu kena faham, bukan baik lawan jahat. Korek tak telinga bukan jahat. Bukan jahat tapi jelek. Itu. Setiap yang haram dan makruh jelek, tapi setiap jelek tak semestinya haram dan makruh. Seperti korek tak telinga. Jadi kita semua nak baca bismillah. Tak, bukan semua. Dia ada satu benda dia panggil sapa sipul umur. Perkara-perkara satu padanya dia rangkum. Dia terima yang baik ni dia rangkum. Dia sebenarnya perkara yang tak disuruh kita buat ni, perkara yang haram, perkara yang makruh,
Yang ketiga, sapa sipul umur. Perkara-perkara yang jelek. Arab bagi. Contohnya apa? Tu. Macam saya sebut tadi lah. Nak kencing, nak apa segala benda. Hak benda-benda yang kita baca keji, geli, maka tak disuruh kita baca bismillah. Dan ada lagi satu benda yang syarak tidak jadikan dia tu sebagai permulaan. Jadi kalau ada satu ibadat yang syarak jadikan dia ada permulaan untuk dia, maka kita tak payah baca bismillah. Ataupun dia tu merupakan zikir. Dia kalau zikir tak perlu bismillah. Sebab dia panggil zikir mahab. Zikir yang tulen, zikir mahad dia panggil. Zikir ni kita tak payah bismillah. Kita nak buat tahlil, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, bukan dia. Zikir itu dah bismillah, la ilaha tu zikir dah, bismillah dah. Dia merupakan ucapan dah. Dia ada zikir yang tak mahad, tak tulen. Mana? Macam Quran. Quran zikir tak tulen. Dia zikir tapi dia bukan zikir macam la ilaha illallah. Dalam tu ada cerita Fir'aun, ada cerita apa kan? Maka dia disunat baca bismillah. Tapi hak jenis macam kita selepas semayang, ilahana ya rabbana subhanallah bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, itu lebay. Kalau orang tak kerti, lebay ni hebat tu, semua dia bismillah, dahsyat. Tapi orang panggil lebay bismillah. Tapi kalau orang kerti, hoi, dia bismillah buat apa? Zikir tak perlu bismillah. Zikir tu dah memang ganti bismillah. Bismillah tak perlu dah. Dia panggil zikir tulen. Ni afdalu zikri la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah, bismillah juga tak payah bismillah. Sebab apa? Dia merupakan zikir yang tulen, dia merupakan ucapan yang baik dah, tak perlu bismillah. Ataupun ibadat tu memang dia ada ucapan yang khusus. Contohnya semayang. Semayang tak jangan duk bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Kita tak mengaji, dahsyat dia ni, aku pun tak terlintas nak bismillah. Betul juga tu. Makan bismillah takkan semayang tak bismillah. Betul tak? Sebab tu benda ni kena mengaji. Makan pun bismillah takkan semayang tak bismillah. Betul juga lebay ni. Betul buat apa? Permulaan semayang ialah Allahu akbar. Jadi tak payah duk bismillah. Nampak tak? Tak payah bismillah, Allahu akbar ni tak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Dah lah Allahu akbar tu doa pula Allah akbar. Goyuh. Tak payah bismillah. Tu kata kena mengaji. Kita nampak macam baik, macam okey jadi tu kan. Macam tu saya duk kata, bila orang baca khutbah lebay, dia duk berzikir. Orang duk baca khutbah Jumaat, dia duk, hey, tu lebay kurang. Sebab apa? Bila orang baca khutbah, hang dengar. Hang kena dengar khutbah. Bila hang duk baca, hang tak dengar. Yang kedua, hang ganggu orang sebelah. Kalau hang ganggu orang sebelah, haram. La ilaha illallah. Tok Imam, ittaqullah dia tu. Hoi, hampir duk keluar. Mau duk heret dah tak keluar. Hang kacau orang. Orang lain pula tengok lebay ni. Dahsyat. Padahal dia bukan reti. Itu kalau kita duk mengajak ni, assalamualaikum. Oh, tu jenis lebay baru duk mengaji. Orang duk tengok ceramah, assalamualaikum ustaz. Tak boleh. Hang beri salam ustaz kita hilang habis dia. Hilang habis salam. Jangan. Majlis ilmu jangan. Orang duk baca Quran jangan. Assalamualaikum, tak payah beri salam. Dia ada tempat-tempat dia. Lepas tu benda ni apa kesimpulan? Kita kena mengaji. Jangan diikut zahir-zahir senang tu. Dia ada petua-petua. Dia nak mengaji, dia ada petua. Petua tu daripada guru. Guru dia mesti ambil daripada guru dia. Lepas tu dia, kalau dia ni step pondok orang kita lah, dia mesti dia ada guru dah sampai ke Nabi. Nabi punya jalan. Huraian dia tu, ambil huraian dia. Dia tak boleh kita berguru dengan guru yang dia tak ada guru. Saat ni dia petua ikut nafsu dia. Lepas tu kita ni mestilah berguru dengan guru yang berguru dengan guru. Kita mesti berguru dengan guru yang berguru dengan guru. Makna apa? Tok guru dia pun berguru juga. Tok guru dia berguru juga. Kadang-kadang kita berguru dengan tok guru yang tak berguru. Ataupun tok guru tu berguru. Kita mengaji, kita berguru, tapi tok guru tak ada tok guru. Dia nak mestilah kita berguru dengan guru yang berguru dengan guru. Dan mesti tok guru dia guru, bukan tok guru dia kapten,
Ataupun nak apa dia, lah ni ada Tok Guru kapten. Cakap pandai duk komen orang kapten. Tak mau sebut nama apalah, kapten. Sedap Tok Guru tak betul, talqin tak boleh. Dia kapten bawa kapal terbang. Ada yang peguam. Kita tak salah. Kapten boleh alim, peguam boleh alim. Tapi hampa kapten dan peguam. Kalau hampa ustaz, bagilah ustaz lain cakap. Hampa jangan sembang lah. Bagi hak ustaz yang tak kapten. Ustaz hak betul-betul ustaz. Hampa kalau kapten dan kalau peguam, tak salah. Duk tengok dalam YouTube, hak peguam yang ustaz, yang kapten ni rajin duk tegur ulama. Salah macam malam Jumaat talqin, salah buat maulid tak kena. Dia kapten ataupun dia peguam. Tak salah kalau dia ustaz, tak apa. Tapi hang jangan cakap sebab hang bukan Tok Guru, hang peguam. Itu. Jadi sekadar tu dululah. InsyaAllah kita berhenti kat mana saya tak tahu. Tu kata kalau mengaji passion ni dia 3-4 baris lah. Yang penting kita kerti. Duduk mengaji sampai 5-6 baris tak kerti buat apa? Nah, yang penting kita kerti. Maaf banyak tu saya pun nak baca macam tu. Ingat ni kerang lama kita nak pergi pakat-pakat kerti belakang. Kerang lama ni tempat ilmu. Banyak orang tua-tua kita dah tinggal dah. Saya ingat tak habis tak ada dah. Tinggal habis dah hak tua-tua di kerang lama ni. Kita nak jadi kembali balik kita orang kerang lama mengaji secara dulu. Nah, dulu saya duk mengaji saya sebut malam Sabtu. Dia ingat Mak Isa dia muda masa tu. Masa tu dia kuat dia muda terang-tentang saya duk mengaji. Tempat saya belakang tu. Saya duk mengaji Matla'in Badin duk belakang tu. Pak Su pun duk muda lagi. Yang lain tu Pak Lang Husin, Pak Dae, seronok tengok geng-geng pondok mau. Duk bermun mengaji tu, geng-geng pondok. Lah ni tak ada dah. Nak buat cadar kembali rahimahullah dan kita minta kita kembali balik suasana tu insya-Allah. Jadi sekadar dulu kita berhenti dekat dan memulai ampunya karangan dengan mula yang kedua. Jadi sekadar tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalanika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارف بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موقنين وشكر صابرين وتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.